ayat 62 sehingga 74. Sekarang ni kita berpindah kepada mencari al-fawaid, faedah-faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiah yang kita nak kutip dalam ayat yang kita belajar ini. Baik, al-fawaid, al-faidatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut faedah yang pertama, tengok ayat. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Ayat berapa? Innahum alfau. Ayat 69. Ayat 69. Punca kebinasaan, punca kerusakan manusia ni mari daripada mana? Mari daripada ikut tok nenek yang sesat. Kata di ulama tadabbur, tanda tuan-tuan, ulama tadabbur dia kata apa? Hazihi al-ayat isyaratun. Ayat ini memberi isyarat kepada celaan taklid kepada amalan tok nenek yang menyalahi kebenaran. Banyak amalan tok nenek kita yang tak menyalahi, tak ada masalah. Adat istiadat yang tidak bercanggah dengan syariat, teruskan. Okay? Adat istiadat kita banyak kan. Tapi yang menyalahi syarak mesti ditinggalkan. Tak usahlah berjuang di atas nama budaya. Tak boleh tinggal ini budaya kita. Ini kebudayaan. Arwah bapak dulu, gemula hayah ni dia kata apa? Puak-puak tu dakwa kebudayaan yang sebenarnya ketipudayaan. Tu hak betul. Nya tipu daya ke syaitan. Duk jual atas nama budaya masyarakat. Apa budaya? Budaya menyalahi syariat tidak dikira. Jadi Allah Ta'ala cela puak-puak kafir sebab terlalu fanatik, ta'assub kepada ketua-ketua, ta'assub kepada tok nenek dengan amalan yang salah. Jadi kita jangan buat perangai lagu tu. Tak bolehkah kita taklid ulama? Naam, boleh. Bagi orang awam, masyarakat biasa, dia kena ikut. Dia panggil al-ami. Masyarakat awam ni dia boleh taklid kepada para ulama yang kita percaya. Sebab kita nak cari dalil, nak cari hukum, nak cari ni mana kita pandai. Jadi kita pun bergantung dengan ijtihad yang telah dikeluarkan oleh ulama Islam. Itu tidak jadi masalah. Kalau kata semua orang kena ijtihad belaka, itu dia panggil taklif ma la yutaq. Satu perundangan di luar kemampuan, tidak ada dalam syariat Islam ini. Jadi alhamdulillah. Yang salahnya bila kita tahu amalan itu salah, nak ikut juga, itu salah. Jadi taklid kepada benda yang salah itu dicela dalam syarak. Tapi taklid orang awam pada ulama itu tidak jadi masalah, dibenarkan. Sehingga dikatakan mazhabul ami, mazhab orang awam tu mazhab mufti dia. Tapi jangan kita ta'assub lah sampai mereka orang lain tak betul belaka kecuali imam mazhab kita ya betul. Itu salah. Ni ingat baik. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala cela puak-puak taklid yang menyalahi syarak, menyalahi yang benar. Banyaklah kita ni nak duk main ai. Walaupun kita jumpa dalil, jumpa bukti yang jelas, tak mau ikut juga sebab nak taklid juga. Itu salah. Apalagi kalau taklid barak. Sekarang ni dia dulu ada taklid ulama, itu dia benarkan. Taklid barak tu pula. Dia panggil globalisasi. Orang putih kata makna globalisasi ni, mu kena buat apa yang aku buat. Kamu kena makan apa yang aku makan, kamu kena pakai apa yang aku pakai. Habis telanjang anak-anak orang Islam hari ni, ikut barat. Orang dulu beli seluar kalau cari jahit. Budak-budak hari ni beli seluar yang cari di kepala lutut lah mana. Pelik dunia nak kiamat. Tak boleh pakai dah seluar ni cari. Lah ni seluar cari tu jadi model. Ini karut dia punya ni. Allahu akbar. Baik, itu dia panggil taklid buta orang panggil ni, tak celik.
Faedah yang kedua, ayat yang sama lagi, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguhnya telah sesat sebelum daripada mereka kebanyakan orang dulu sesat. Dalam ayat ini, wasafal ladzina dhallu, Allah gambarkan orang sesat daripada dulu pun lebih ramai daripada orang beriman. Orang sesat. Nak bagi tahu supaya puak-puak kafir yang lemah akal ni jangan duduk mikir, kita ikut Nabi tak ramai, ikut Abu Jahal lagi ramai, makna dia betul lah. Liya'lamu anna kasratal adadi la tubarriru dalalad dhalin. Ramainya orang, ramainya pengikut, ramainya follower, ramainya penyokong tidak makna dia betul. Bukan makna dia betul. Bukan makna dia tak salah. Dia kata kalau dia salah tak kau orang ikut. Dia pengikut dia apa tak betul juga. Sama-sama tak betul. Pelik apa kita ni? Maka itu di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Itu dah dia. Yang ketiga, manakala kita nak tengok Allah Ta'ala gambar dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Allah kata tak sama benda buruk dengan benda baik. Walaupun kamu rasa kagum banyaknya benda buruk, jangan. Kita kata parameter kita benar salah tu bukan duduk ramai tak ramai, duduk di paksi neraca timbangan Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah sebut apa ayat tadi? Ayat terakhir 74, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah Ta'ala yang ikhlas, yang bermurni daripada syirik, orang ini selamat. Ulama tadabbur kata fadilatul ikhlas. Ayat ini mengatakan kelebihan ikhlas, kelebihan bersifat ikhlas. Ikhlas tu maknanya kita sembah Allah semata-mata, tak ada syirik, tak ada riya, tak ada takabur. Itu makna ikhlas. Wa hasul insan ala an yakuna min haula'il ibad. Kalau mu nak selamat, masuk dalam kumpulan mukhlasin. Ikhlaskan dalam tauhid, ikhlaskan dalam amalan, jangan ada riya, jangan takabur. Ikhlaskan amalan kita bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang selamat. Jadi kalau kita nak selamat, kau tak nak, mestilah nak. Maka kita nak selamat, kita kena ikhlas, jangan main-main. Yang keempat, gambaran pelik dalam Quran. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pokok tumbuh di dasar neraka. Timbul lagi soalan puak-puak kafir, puak-puak hak mikir ni, kita pun fikir. Kaifa yuqal? Bagaimana kita nak fikir pokok hidup dalam neraka? Sedangkan neraka tu api. Api mesti bakar pokok. Betul tak? Api sudah pasti akan bakar pokok. Habis kamu kata pokok hidup dalam api. Macam mana? Mari nak jawab. Al-jawab. Jawapan yang paling simple sekali. Anna khaliqan nar, Allah yang menciptakan api. Sudah pasti Allah Ta'ala berkuasa untuk api tak makan pokok. Api, ni pokok aku buat, dia makhluk aku, mu makhluk aku, mu jangan makan dia. Tak makan lah. Wali annahu iza jaza, harus dalam neraka tu ada zabaniyah, malaikat zabaniyah, pengawal neraka. Malaikat tu pun tak kena, tak azab dia relax je dalam tu, relax. Orang lain yang kena azab, zabaniyah tak kena azab, tapi dia duduk dalam neraka. Wallahu ta'ala yamna'un nar, Allah Ta'ala halang api itu daripada usik zabaniyah, sebagaimana Allah Ta'ala tidak benarkan api makan pokok ni.
Selesai masalah. Dan benda ni telah ditunjuk dalam dunia ini dengan mukjizat Nabi Ibrahim AS. Ketika Ibrahim dicampur oleh api, oleh Namrus, api tak bakar Ibrahim. Tak jadi BBQ Nabi Ibrahim. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu jawapan yang pertama yang paling simple sekali lah. Kuasa Allah. Habis cerita. Jawapan yang kedua, annallaha ta'ala akhbara. Allah Ta'ala gambarkan cerita kepada kita bahawa pokok itu keluar daripada dasar neraka. Dan dia jadi daripada neraka. Pokok sendiri mari daripada neraka. Jadi oleh kerana dia mari daripada neraka, maka api itu sama-sama dengan dia dah. Dia tak akan makan api. Dia tak akan bakar. Sebagaimana dia tidak terbakar benda-benda lain. Alat-alat dalam neraka tu terbakar. Ini contoh, ini boleh. Sebagaimana yang benda as-samak. Ikan jadi dia dalam air. Dia tak lemah dalam air. Dengar ni, bandingan simple. Ikan duduk dalam air, lemah ke dia? Tak lemah. Kita kalau terjun dalam air, Jepang mari cari. Betul tak? Hilang dah budak ni 3 hari tak timbul-timbul lagi. Jadi ikan duduk dalam air tak lemas. Pokok tu duduk dalam neraka, dia asal daripada neraka, duduk dalam neraka tak terbakar. Pelik apa kita. Suka juga tak main ayat-ayat pemikiran macam ni. Itu dibahas oleh ulama tafsir. Ini tafsir Al-Maturidi bahas tajuk ni. Yang kelima, satu lagi soalan. Hari ini kita main soalan je. Allah sebut dalam Quran ni, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah dia tu macam kepala syaitan. Syaitan ni penuh mu tengok ke? Tak tengok. Habis macam mana kita kata dia kepala syaitan? Macam mana nak jawab? Inna ma ra'ayna. Bendanya tak pernah kita tengok, macam mana kita buat bandingan? Kita nak banding ni, kita tengok dulu. Tapi hak ni tak tengok. Macam mana? Tengok jawapan. Jawapan yang pertama, telah sebati dalam kepahaman manusia, dalam gambaran manusia, bahawa malaikat mewakili hak cantik, hak comel, hak lawa. Tengok orang comel, Allah comelnya macam malaikat dia ni. Comel. Nah. Kalau hak huduh, setan. Macam hatu mu ni. Itu gambaran huduh. Jadi sudah ada dalam kepala manusia. Jadi manusia ni bila sebut syaitan, syaitan lah. Bila tengok orang comel, macam wanita-wanita zaman Nabi Yusuf. Dia tengok Yusuf, in haza ma haza basyara. Bukan orang Yusuf ni. In haza illa malakun karim. Ini malaikat ni, bukan orang. Dia kata ke Yusuf orang. Jadi demikian juga bila kita kata syaitan tu, pokok ni macam kepala syaitan. Kata di ulama, hadza min babit tashbih la bil mahsus bal bil mutakhayyal. Gambaran, bandingan yang kita khayal dalam kepala, bukan yang kita nampak dengan mata dak. Khayal lah, tengok dengan mata kepala, bukan dengan mata pandangan. Itu jelaslah kepada kita. Jawapan yang kedua, annal maksud bis syayatin di sini hayyatun. Ada juga ulama kata gambar banyak ni syaitan di sini ular laha ru'usun wa a'raf. Dia antara ular yang sangat berbisa, ada ular macam ni dia kata. Jadi Arab bila tengok benda uduh, dia kata ka'annahu syaitanul hamatah. Syaitan tu ular duduk di pokok sekian tu. Itu gambaran. Tapi hak sedaknya hak mula-mula tadilah. Kan? Yang mula-mula tadi. Ada juga yang ketiga, dia kata ru'usus syayatin. Kepala syaitan ni ada jenis pokok yang huduh. Buah dia macam kepala syaitan. Ada gambaran. Wallahu alam. Itulah jawapan-jawapan simple. Yang penting bagi kitanya, kita tak nak kepala syaitan, tak nak tengok, tak nak berjumpa, tak nak belaka-belaka. Yang kita naknya syurga dengan nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip.
InsyaAllah kita cari faedah lain pula dalam ayat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.